Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selesai menghadiri mesyuarat khas tindakan bersama jabatan dan agensi kerajaan di Putrajaya. Pada sidang media selepas mesyuarat itu, isu berkaitan kos sara hidup, subsidi bersasar, subsidi tarif elektrik juga termasuk kos harga barangan menjadi perbincangan. 2 minggu juga diberikan kepada kementerian dan jabatan serta agensi untuk menyelusuri perkara ini. Menerusi Google Meet bersama kita, Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai, penganalisis ekonomi. Dr. Barjoyai, reaksi awal mengenai intipati yang diumumkan Perdana Menteri mengambil kira mengenai kos sara hidup, subsidi bersasar antara golongan miskin dan golongan industri besar dan terkaya. Prof. Okay, terima kasih Cik Asim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang dijangkakan inilah tumpuan utama yang amat berhormat Datuk Seri Anwar selepas memegang jawatan Perdana Menteri, dan kita melihat mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup ini merupakan satu usaha mungkin untuk membangun atau menghidupkan semula majlis ini. Setelah ditubuhkan pada tahun 2017, kemudian digantung apabila Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih tampuk pemerintahan. Kemudian diaktifkan semula pada tahun 2018 dengan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah menjadi pengurusinya, dan kini harap-harap dia akan dapat distruktur semula dan direformasikan kerana mana kita sudah ada misalnya pasukan jihad inflasi yang ditubuhkan, mulanya hidup sedikit tetapi lama-lama semakin lembab. Jadi selain daripada kos sara hidup, subsidi kepada orang kaya ini merupakan isu yang sangat penting. Lebih 12 tahun kita sudah memikirkan bagaimana nak menjadikan subsidi petrol dan diesel itu bersasar misalnya. Sampai hari ini tidak berjaya. Kita juga lihat bagaimana subsidi makanan, sehingga kan misalnya subsidi ayam pun sebenarnya diperoleh oleh kebanyakan restoran besar. Walaupun sepatutnya dia disasarkan kepada kumpulan yang memerlukan saja. Okey. Prof, ingin juga saya melihat kepada subsidi ini, yang mana subsidi macam Prof katakan, subsidi bersasar itu memang sudah lama untuk dilihat dari segi petrol dan harga barang. Prof, kalau kita imbas kembali, subsidi kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini adalah yang tertinggi dalam sejarah, menyebabkan perbelanjaan juga negara juga tinggi. Adakah wajar subsidi dikurangkan pada waktu dan ketika ini, Prof? Okey, kita telah berbelanja mungkin sampai hari ini lebih 80 bilion dalam bentuk subsidi, pemberian terus dan juga subsidi ke atas barang-barang. Subsidi ke atas barang-barang seperti minyak masak, ayam, sayuran, buah-buahan dan sebagainya, saya rasa tidak perlu untuk tahun ini, kerana kita memerlukan subsidi ini juga sebagai pelindung kepada kesan inflasi. Inflasi di Malaysia ini dipanggil sebagai inflasi berhijab, kerana kita telah melindungi kesan inflasi itu dengan subsidi-subsidi ini. Kalau dia keluarkan, kita akan lihat kadar inflasi kita akan meningkat terus sehingga ke lebih kurang 11% daripada kurang daripada 3% sekarang. Dan ini akan menurunkan pendapatan benar semua pekerja dan akan menyebabkan lebih serius kesan keseluruhannya. Jadi kita tangguhkan dulu tentang subsidi barangan, tapi kita boleh fikirkan bagaimana menyelaraskan semula subsidi minyak. Misalnya kita belanja 35 bilion untuk petrol dan diesel. Kalau kita boleh sasarkan kepada kumpulan yang memerlukan, dia mungkin tidak akan banyak menjejaskan kesan inflasi.
Jadi kita boleh juga lihat subsidi pemberian terus yang juga hari ini mungkin sudah terlampau besar, melebihi 2,500 bagi satu isi rumah, melibatkan lebih daripada 8 juta orang. Prof, dalam tadi pada sidang media itu juga, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada menekankan mengenai harga barangan. Kita tahu harga barangan ini memang turut disumbang oleh masalah kartel dan sebagainya. Bagaimana, Prof, kerajaan boleh mengatasi masalah kartel yang menyumbang kepada bekalan yang tidak stabil dan harga barangan itu, Prof? Okey, ini satu yang sangat pelik juga. Sebaik sahaja pengumuman Perdana Menteri baru dilakukan, tiba-tiba kita melihat harga telur telah turun dengan banyak. Mengapa ini berlaku? Kerana tiba-tiba ada stok yang masuk ke dalam pasaran menyebabkan lambakan telur dalam pasaran. Dan ini juga berlaku sebelum ni dalam harga ayam. Misalnya kita menghadapi masalah ayam tidak ada dalam pasaran. Kemudian 3 minggu selepas itu tiba-tiba ada ayam sado masuk ke dalam pasaran yang merupakan ayam-ayam yang terpaksa disimpan terus bagi mengelakkan dia masuk ke dalam pasaran. Jadi ini merupakan kerja kartel dan aktiviti ini merupakan aktiviti yang penting. Ada banyak kartel yang wujud di Malaysia tentang barang makanan, buah-buahan dan sebagainya. Saya rasa pelik juga, saya duduk di Bangi, ada banyak pasar malam. Ada satu pasar malam tu di Seksyen 7, dia boleh menjual buah-buahan yang dipanggil buah dewa-dewa ni daripada buah import. 3 longgok sampai RM5. Ada yang biasanya di pasar biasa 1 longgok RM10. Yang ni 1 longgok RM5 saja. Jadi saya pun pelik, mana dia boleh dapat barang-barang ni dan menjual pada harga murah. Bila saya tanya kepada pasar yang satu lagi, dia kata kita beli harga mahal, jadi kita terpaksa jual harga mahal. Ini menunjukkan bagaimana network itu adalah satu yang penting dan ini jawatan kuasa ataupun majlis tindakan kos sara hidup ini. Bagaimana sebenarnya kalau kita dapat mengatur pembekalan dalam pasaran, kita boleh mengelakkan kartel, jadi kita boleh perlu mengkaji semula konsep AP. Baik. Okey. Prof, masih di talian? Ya. Prof, okey, ingin juga saya melihat tempoh seperti mana Perdana Menteri mengatakan saya beri tempoh 2 minggu untuk menyelusuri segala permasalahan ini. Bagaimana kalau kita melihat tadi subsidi yang diberikan terlalu tinggi yang juga itu menyumbang kepada perbelanjaan yang tinggi. Bagaimana kerajaan sekarang nak mengembangkan atau mempelbagaikan sumber pendapatan negara yang ada pada waktu ini, Prof? Okey, banyak didebatkan tentang sama ada kita perlu memperkenalkan kembali GST. Betul. Saya berpandangan GST tidak semestinya perlu diperkenalkan semula. Kalau kita boleh menyelaraskan SST yang ada dengan mengubah suai sedikit supaya dia menjadi bentuk GST, itu sudah cukup baik. Dan harga juga daripada situ. Tapi untuk meningkatkan pendapatan kerajaan, sebenarnya dalam Belanjawan 2023, Menteri Keuangan telah melancarkan skim e-invoice dan skim pengenalan ataupun nombor pengenalan kepada setiap pembayar cukai. Dan saya rasa kedua instrumen ini akan meningkatkan jumlah cukai di dalam negara seperti yang pernah berlaku kepada GST. Sebab dengan e-invoice dan nombor pengenalan ini, pembayar cukai sebenarnya tidak boleh mengelak daripada membayar cukai di Malaysia dan dari luar negara.
Baik, Prof, ingin juga soalan saya tanyakan, bila kita melihat kepada berdepan dengan ini merupakan, bila kita melihat kesungguhan Perdana Menteri yang baru masuk ke pejabatnya pada hari ini, pada waktu cuti umum dan memuji komitmen daripada pejabat-pejabat awam yang lain untuk sama-sama memberi maklumat dan idea bagaimana mahu mengatasi perkara ini, dan juga saya ingin melihat apa mungkin yang kerajaan patut lakukan, Prof, untuk mendepani kemelesetan ekonomi negara dan juga global yang kita tahu pada tahun hadapan. Okey, Cik Hasim, saya nak cadangkan bahawa Yang Amat Berhormat dengan pasukannya akan meneliti semula jawatan-jawatan kuasa dan juga pasukan-pasukan yang berkait dengan menangani inflasi. Kita nak mereformasikan ini semula supaya kita melihat satu aspek baru, pembaharuan. Keduanya, kita perlu memahami tentang pengguna. Jadi perlu ada satu kajian yang cepat menyeluruh ke atas setiap kumpulan pengguna dan juga ke peniaga, termasuk peniaga mikro, perspektif harga barang dan kos sara hidup ini. Sebenarnya kadang-kadang kita melihat satu aspek itu penting kepada pengguna, tetapi kepada pengguna biasa mungkin dia tidak penting. Contohnya Pakatan Harapan mencadangkan penghapusan tol di Plus. Itu tidak membantu langsung kepada kumpulan B40 yang tidak mempunyai kereta. Kalau dia menaiki motosikal, dia tidak menjejaskannya. Betul. Walaupun tol dihapuskan. Jadi kita perlu ada data yang teliti tentang apakah yang dianggap barang perlu, apa yang menentukan kos sara hidup, dan paling penting persepsi mereka. Sebab suri rumah, apabila mereka pergi ke pasar ataupun supermarket, ada harga-harga barang tertentu yang dia gunakan sebagai asas untuk menentukan sama ada kedai itu mahal ke murah. Jadi barang-barang itulah yang perlu diselaraskan, dikawal untuk memastikan dia tidak naik harga, misalnya untuk menyenangkan hati para isi rumah. Dan apabila mereka senang hati, seperti apa yang berlaku di Kelantan. Orang Kelantan mana kos sara hidupnya rendah dan mereka lebih bersyukur daripada kumpulan pengguna lain di Malaysia.